Sekarang nak baca sikit kitab kita ni ya. Dah nak habis ya? Tak apa. Ada nak tanya? Ya. 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 Yo, faham. Mula-mula kita duduk seorang. Lepas tu datanglah yang kedua. Datang lagi ketiga. Lepas tu dah mula buka cerita orang tu, buka cerita orang ni. Oh, pasal bersedekah. Okey, tapi saya nak jawab juga. Ada orang kata, Ustazah, pasal ngumpat ni saya bukan nak dengar. Saya duduk, tiba kawan datang. Mereka ngumpat. Saya nak lari dah tak boleh dah sebab saya duduk makan. Jadi kalau kita tak redha, kita tak termasuk dalam golongan yang mendengar umpatan tadi. Tapi kalau kita tokoh tambah sama, kita termasuklah. Bagi duit tu kan. Bagi sedekah tu. Kalau dekat Malaysia ni jarang kalau kita bagi orang kerumun. Biasa berlaku di Indonesia, betul? Satu lagi di Mekah, di Madinah. Betul kan? Kalau ada pengemis tu, kita dah tahu situasinya di sana begitu, jadi kita tak bagi tak apa. Sebab memang pengalaman saya pergi hari tu pun bagi seorang, dia kejar. Dia mari kerumun. Dan kita faham mereka tu mungkin sampai tahap bukan yang betul-betul mengemis dah. Mereka guna perkataan apa ni al-jannah, doa ni, lapar apa semua. Jadi dalam situasi tersebut ia bukan sama dengan keadaan kita di sini orang datang. Faham ya? Sekarang terpulang kepada kita lah menilai dan tengok keadaan. Sama orang kata pergi Jakarta ke pergi mana, Indonesia ke kan, ada kawasan pengemis banyak tu, nanti kita habis dia tarik beg apa semua. Dia paksa sebab dia tengok kita dah bagi pada seorang. Itu namanya kawasan pengemis. Jadi berhati-hati. Ini yang kita cerita situasi Malaysia. Tengok dekat saya minyak, perasan tak? Kadang ada makcik-makcik daripada Thailand biasanya. Dia jual kerepek, jual keropok, betul kan? Kadang bagi je lah RM2, bagilah RM1, dia nak jual. Orangnya baik-baik. Saya tengok pakai tudung labuh. Lepas tu kalau time solat, dia orang tinggalkan makanan kat situ, dia orang pergi solat. Maksudnya bukan dia orang tu sindiket ke apa, wallahualam, tapi mungkin betul-betul orang susah daripada Thailand untuk cari rezeki, menampung pondok-pondok di Thailand antaranya. Jadi kita bagi saja dengan niat kita bagi kepada jalan Allah. Insya-Allah. Okey, baiklah. Kita baca ni yang ke J. Yang ke J. Betul tak? J. Bismillahirrahmanirrahim. Berhias dan mempercantikkan diri. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Wanita yang paling baik adalah yang menyenangkanmu apabila engkau memandangnya. Siapa memandang ni? Suami memandang. Nabi bersabda, wanita yang paling baik adalah yang menyenangkanmu apabila engkau memandangnya. Subhanallah. Jadi kita rasa macam mana keadaan kita? Suami pandang kita senang tak? Senang hati. Ke bila pandang melepek? Kat rumah macam tu asyik macam muka tak larat je. Kenapa awak ni dah tua? Saya ni dah menopause. Dia cakap macam tu lah. Tapi bila keluar dari rumah muda nampak. Segar je. Jalan pun tegak je. Kalau daripada belakang tu orang boleh lah ngorat. Bila pusing Wan rupanya. Rupanya dah nenek. Belakang tu nampak macam anak dara, jalan tegap. Pakai tudung lawa, baju lawa. Orang belakang lelaki usik-usik tengok rupanya nenek orang. Kat rumah nampak sangat melepek, tak larat, rambut pun berembang, tak sikat, tak ikat. Kalau dah rasa putih sangat tu, apa salah pakai inai nampak merah. Jadi macam Barbie kan. Lawa. Lepas tu pakailah minyak wangi kat rumah. Pakai wangi-wangi. Ada orang Ustazah saya tak tahan dah minyak wangi, saya jadi pening. Pas letak di langsir, di sofa biar rumah tu wangi kan. Lepas tu pakailah baju ni, baju yang lawa sikit. Banyak kali dah sebut pasal ni tapi ingatkan lagi. Sebab masih pakai baju koyak tu lagi kan. Dia pakai juga baju yang koyak. Minta maaf lah bang. Minta maaf lah awak ya Tuan Haji. Inilah baju yang paling selesa. Minta maaf lah. Sejuk pakai baju ni. Bawah dah koyak, kat ketiak dah koyak. Aduh lah.
Melampau. Tapi memang ada yang aku betul Ustazah. Yang tu lah ada ulang. Lepas basuh pakai, lepas kotor basuh ulang balik. Sebab nak selesa di rumah. Bila keluar rumah tak penting selesa, yang penting cantik pula. Walaupun baju tu panas sikit, kain dia keras sikit, tapi sebab orang puji baju tu, kau nampak kurus lah. Memang kerap dia pakai baju tu. Nak kata baju ni, baju yang orang tak puji, orang kata nampak lebar tu, kali tak akhir dia pakai. Nak sebut bila kat luar kita tak penting sangat selesa tudung macam mana, tapi yang penting yang ni lah yang bila kat rumah. Sebab itu Nabi kata perempuan yang paling baik adalah yang menyenangkan pandangan mata suaminya. Jadi pandangan mata suami ni kat mana? Kat rumah lah. Jadi para wanita yang berada di sini sekalian, yang berada di dalam ni pun yang dengar ni, tolonglah jagalah penampilan kita di rumah kita. Kalau pergi bertamu dekat rumah orang 2 jam duduk elok sopan je. Lembut je. Duduk kat rumah sendirilah fikir duduk macam mana. Duduk terkangkang, duduk tak sopan lah, tak ada siapa sopan tu depan suami. Macam tu lah, bukan orang lain awak. Dah daripada muda sampai sekarang. Jadi sebenarnya isteri yang Masya Allah, yang soleha tu kan, dia santun depan suami. Dia menggunakan nada suara yang paling rendah dengan suami. Tapi terbalik semua. Kalau ada suami orang lain datang, tetamu, kau main lagi. Duduklah. Makan. Tambah. Kan? Tambah. Lepas tu, tak apa, saya ambil air. Basuh kat sini je, tak apa, tak payah pergi singkir. Lepas tu orang tu bawa pinggan pergi ke dapur. Tak payah basuh, tinggal nanti saya basuh. Macam tu kan. Suami semua terbalik. Makanlah. Nambah. Tak nambah ke? Tak sedap. Macam tu kan. Pinggan tu jangan lupa basuh. Takkan satu pun tak boleh basuh. Terbalik. Yang tetamu tadi suami orang, tak payahlah basuh, tinggal. Orang tu nampak nak basuh, marah. Tinggal, jangan basuh. Terbalik semua. Macam mana tu kita? Jadi Nabi sebut siapa yang nak jadi wanita yang paling baik. Cuba angkat tangan lah saja je, main-main angkat tangan. Siapa nak jadi wanita yang paling baik? Angkat tangan. Masya Allah. Semua nak jadi, semua yang baik. Nabi sebut yang menyenangkan suami apabila memandang. Bukannya menyenangkan orang luar, bukan menyenangkan jiran-jiran, menyenangkan, tapi bila suami pandang rasa senang hati, kita dah jadi wanita yang paling baik. Masya Allah. Susah ke senang? Sebenarnya dia tak susah. Dia akan jadi mudah bila kita mari datang belajar. Kita faham. Kita nak kejar menjadi wanita yang paling baik. Adalah nanti yang komen tu, Ustazah saya tak ada suami. Yang tak ada suami, buat baik kepada orang terdekat. Siapa ada kat rumah? Ada mak ayah, jadi yang paling baik, yang menyenangkan pada mak ayah. Ini orang yang belum kahwin lagi ataupun suami dah meninggal. Jangan cari suami. Tak apa, setakat tu saja. Okey. Baiklah. Sekarang masa kita ada lebih kurang 2-3 minit lagi. Boleh ke lebih sikit ni? Boleh. Okey, yang K. Ini tak akhir sebab saya nak sebut juga. Jangan mengungkit-ungkit pemberian suami. Kerana mengungkit itu hanya menghilangkan balasan dan pahala sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Masya Allah. Kita bila dah bersedekah, dah beri, setiap pemberian daripada seorang isteri kepada suami itu dikira sedekah. Ada satu ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Fatimah. Bukan Fatimah, Zainab. Zainab ni bukan anak Nabi lah. Kisah seorang sahabat Nabi yang lain bernama Zainab. Zainab ni suami dia nama Abdullah. Zainab bila dengar hadis Nabi, Nabi bersabda, hendaklah setiap daripada kamu melakukan sedekah. Bila turun je hadis ni, Nabi sebut hadis ni, isteri-isteri wanita masa tu tertanya-tanya,
adakah pemberian kepada suami dikira sedekah? Lalu Zainab ni kata kepada suaminya yang bernama Abdullah, wahai Abdullah suamiku, boleh tak kamu tolong tanyakan Rasulullah, adakah pemberian aku kepadamu, memberi makan kepada kamu dan anak-anak di rumah ni dikira sedekah? Lalu Abdullah jawab apa? Pergilah tanya sendiri. Betul, ini hadis yang sahih ya. Macam samalah kanan, bang tolong tanyalah sendiri. Jadi samalah dengan sahabat Nabi ni, Abdullah ni dia jawab, kamu pergilah tanya sendiri. Kemudian Zainab ni dia pergi ke rumah Rasulullah. Bila sampai depan rumah Rasulullah, dia nampak ada seorang lagi wanita Ansar, iaitu penduduk tetap Madinah. Bila borak-borak, dia juga nak tanya soalan yang sama. Nak kata wanita ketika itu bila dengar je satu perintah, mereka saling berlumba untuk buat. Bila Nabi perintah, terus fikir nak buat, bukan beralasan. Jadi bila datang depan rumah Rasulullah, ada seorang wanita yang sama dengan soalan yang sama. Kemudian tiba-tiba datanglah Bilal bin Rabah. Bilal datang, kemudian Bilal tanya, apa hajat kamu? Lalu Zainab pun kirimkan soalan kepada Bilal. Wahai Bilal, tolong tanyakan kepada Rasulullah, adakah perbuatan kami memberi makan kepada suami dan anak-anak kami dikira sedekah? Kemudian Zainab ni pesan, wahai Bilal, kamu jangan bagi tahu siapa kami. Orang perempuan kadang dia tanya, dia malu. Jangan cakap siapa yang tanya. Macam tu kan. Kemudian Bilal pun masuk dalam rumah Nabi. Kemudian Nabi tanya, siapakah gerangan wanita di luar sana? Sebab rumah Rasul bukan macam rumah kita, memang nampak bayang-bayang orang lalu lalang daripada pelepah-pelepah ke rumah saja. Jadi bila Rasulullah tanya, Bilal jawab je, Zainab mana? Isteri Abdullah. Langsung tak jaga rahsia kan? Kan pesan tadi, jangan bagi tahu siapa yang bertanya. Tapi nak bagi tahu dalam hal ini tak ada masalah pun Bilal bagi tahu, dan ini bukan benda yang memalukan. Jadi tak berdosa pun Bilal tu, bukan kata Bilal tak amanah, tidak. Ini bukan benda aib. Bilal bagi tahu je siapa yang bertanya. Kemudian jawapan Rasulullah, subhanallah, Rasulullah menjawab, bagi kamu wahai para wanita, setiap kali kamu memberi makan ataupun beri apa-apa pada suami dan anak-anak, kamu diberi 2 pahala sedekah. Satu sedekah jariah, yang kedua adalah sedekah qarabah. Qarabah ni sedekah kepada ahli karabat yang terdekat. Yang kedua sedekah jariah, iaitu yang sentiasa mengalir, walaupun kita mati besok pahalanya takkan putus sampai hari kiamat. Sebab itu sebenarnya nak bagi tahu kepada para wanita sekalian, berlumba-lumbalah kita nak beri sesuatu kepada suami dan anak-anak orang terdekat, adik-beradik, ibu bapa. Janganlah kita jadi orang yang berkira-kira, sebab nanti di akhirat kelak pahala pun berkira-kira dengan kita. Jadikan peluang memberi pada suami. Bang, hari ni saya belanja awak makan. Kalau kat kedai makan tu bergaduh lah dekat kaunter tu, suami nak bayar, saya nak bayar. Awak ni saya lah, saya. Macam tu kan. Lepas tu yang jaga kaunter tu, jangan bawa masalah suami isteri dekat sini ya. Maksudnya sampai macam tu lah. Tak apalah, awak ada bagi saya duit belanja hari tu, saya tak guna, saya nak belanja awak makan hari ni. Lepas tu pergi pasar, bang tak apa, barang pasar tu saya guna duit simpanan saya. Anak cucu balik makan, subhanallah, dicatat 2 sedekah. Bila kita faham ni, kita tak akan rasa nak mengungkit, tapi berhati-hati. Kita akan diuji, pemberian kita akan diuji. Contoh, ramai wanita yang datang depan saya masa mengadu masalah rumah tangga. Ustazah, 20 tahun kami kahwin. Saya yang keluarkan belanja ni, saya ni apa semua. Tapi hari ini dia curang Ustazah. Begini. 20 tahun tu saya tak halal 1 sen pun. Faham ya? Sebab marah, sedih, terluka, sakit. Faham tu? Ustazah, 20 tahun saya tak berkira Ustazah. Saya yang bayar tu, saya bayar ni, saya tak berkira Ustazah. Saya faham gaji dia tak cukup. Tapi bila dia buat macam ni pada saya hari ni Ustazah, saya tak halalkan apa yang saya pernah bagi pada dia. Saya kata, Puan marah dengan perbuatan suami hari ini. Puan pernah bahagia tak dengan suami? Pernah. Puan marah berapa hari ni, dalam berapa bulan ni Ustazah. Jadi Puan cakap begini saja. Ya Allah, aku tak redha dengan apa yang suami aku buat hari ni, tapi aku redha apa yang telah aku berikan selama ni.
Sebab sayang 20 tahun puan beri itu Allah dah bagi pahala. Tiba-tiba akan terhapus sekelip mata kalau puan ungkit begini hari ni. Sebab puan beri dulu dalam keadaan bahagia, puan beri dengan ikhlas kerana Allah. Hari ni Allah uji dengan satu ujian yang sampai puan rasa menderita. Jadi puan kekalkanlah pahala tu untuk puan dapat nikmatnya di akhirat kelak. Sebab dengan puan kata begini, saya tanya, adakah puan dapat balik setiap sen yang puan beri? Takkan dapat. Ada yang isteri kata, Ustaz, saya nak claim semua, boleh tak? Ada, saya nak claim semua, boleh tak? Saya kata dulu, puan beri dengan redha tak? Saya beri dengan redha. Puan tak boleh claim. Puan tak boleh claim. Sebab puan beri dulu dengan redha, suami pun tak paksa. Sebab masa tu saling kasih, mengasihi, saling sayang menyayangi. Faham ya? Jadi dalam situasi begini, puan yang lepas tu redha, puan cuma tak redha dengan apa yang dia buat hari ni, kita bincang pasal isu ni saja. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tak tergolong di kalangan orang yang rugi, iaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberian ataupun kebaikan yang pernah dibuat. Subhanallah. Alhamdulillah. Saya kira setakat itulah ya kuliah kita pada hari ini. Saya mohon maaf hari ini pun tak sempat baca kata-kata mutiara ni. Kita akan baca pada minggu hadapan insya-Allah. Terima kasih kepada semua, mudah-mudahan kita menjadi wanita yang terbaik. Wanita yang terbaik yang disebut dalam hadis Nabi, iaitu menyenangkan apabila suami kita memandang kita, insya-Allah. Bagi wajah yang manis, bagilah bau yang wangi, insya-Allah. Alhamdulillah. Sekian kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.